So basically, as you know, in less than 15 days, we will have the biggest football festival that the world ever has seen in Qatar. So this is celebrating that big sporting festival. And as part of that, as you can see around here, this whole area is dedicated to World Cup related merchandise. We also have this time the FIFA licensed merchandise right here. And all this is available to the consumers at the most affordable prices. So hari ini kita telah melancarkan World Football Festival Alexan Sports dan juga Football Republic di IOI Putrajaya. Kita melancarkan jersey AL kita World Cup dan juga kita ada FIFA merchandise official product yang kita juga akan melancarkan hari ini. So as you know, when Malaysians think Alexan, they think football. And we are the only destination where we will actually have the entire merchandise relating to World Cup available under one roof in 167 stores of Alexan and an additional 20 locations, including the airports KLIA and KLIA2 very soon. And of course our online portal, which is www.alexan.com. The reason kita memilih IOI Putrajaya is because kita ada huge range dekat sini. Kalau anda dapat dekat kedai ni. So this is one of our main store, Alexan Sports Premium. So dekat sini kita dah prepare merchandise World Football Festival. And also kalau you pergi dekat concourse ground floor, that is where is one of our concourse sales yang kita ada untuk World Football Festival. So one of the location, kita ada total 20 location untuk World Football Festival. So on top of kedai 167, tambah lagi 20 untuk World Football Festival. We keep doing, we keep trying to be relevant to the consumers. So we have our TikTok, we have our Facebook, we have Instagram. So we use those platforms to. We now have a LinkedIn platform as well. There's personal LinkedIn that I have, which I use to communicate to the consumers, to people globally. So we try to get close to consumers as much as possible. So aktiviti yang kita akan prepare ialah kita akan buat kontes dekat social media kita Alexan. So stay tune untuk yang information lebih. Kita juga ada sports carnival yang akan datang 9 Disember sampai 18 Disember. So stay tune untuk information itu juga. Dan kita juga ada roadshow dilancarkan oleh Adidas dan Alexan Sports only on the 10th of November. So stay tuned for that also as well. This will be the only place where consumers can come. So it's like a one-stop shop for the entire World Cup related merchandise. You don't get this extent of merchandise anywhere else in Malaysia. So that's what we are offering. We are offering jerseys starting from 39 ringgits. We are offering caps starting from 39-49 ringgits. We are offering shoe bags. So all World Cup related merchandise that is being offered to the consumers here. Of course, consumer Alexan Sports yang kita sasarkan, and also the mass market untuk yang cari affordable, because sekarang pun kita ada election juga yang akan datang, so orang takut nak spend. Macam I pun takut nak spend, tak tahu apa nak jadi kan. So kita memang dah prepare barang affordable untuk semua orang. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Nurul Hidayah dalam rancangan Darah Muda, dan anda sedang menyaksikan rancangan ini secara langsung yang akan bersiaran selama 30 minit. Dan hari ini kami bersiaran pastinya melalui set yang cantik ini adalah tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM daripada Siri Arte Como, penerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM rekaan Muhammad Sujak bin Hasbullah, keluaran Oasis Furniture Industries Sendirian Berhad.
Baiklah, hari ini kita beralih kepada satu topik yang begitu menarik sekali menjelang dengan pilihan raya umum yang akan berbaki dalam sekitar 8 hari lagi. Kita akan bawakan topik hari ini adalah belia luar bandar, peduli atau tidak. Pastinya begitu sinonim sekali dengan rancangan Darah Muda. Kita akan melihat ataupun mendengar pandangan golongan muda ini terhadap pastinya isu politik yang semasa berlaku di dalam negara. Dan tak kala usia bumi ini dilihat semakin tua, pastinya kehidupan sebenarnya dilihat semakin muda. Kerana Malaysia sahaja hampir 41% populasinya berumur bawah 25 tahun dan sebilangan besarnya berasal ataupun secara relatifnya membesar di kawasan luar bandar, termasuklah saya. Dan dengan hari pengundian PRU yang berbaki lebih kurang dalam sekitar 8 hari sahaja lagi, inilah masanya belia menjadi penentu hala tuju negara, di mana kali ini akan memberi tumpuan kepada anak muda luar bandar sejauh manakah mereka ini dilihat cakna ataupun menyedari pentingnya peranan yang mereka pegang menerusinya pilihan raya. Dan berdasarkan pilihan raya negeri sebelum ini telah pun diaplikasikan undi 18, angka itu dilihat agak mengecewakan, di mana sekitar undi 18 yang keluar mengundi adalah sekitar kurang 5% sahaja. Dan adakah ianya akan berlaku sekali lagi ataupun berulang kali lagi di dalam PRU ke-15 ini ataupun sebaliknya? Itu yang kita akan bincangkan hari ini, dan saya akan membawakan seorang tetamu di studio, pastinya untuk orang kata apa, kita berbincang dari hati ke hati. Baik. Iaitu pastinya Hafiz Saleh, Ahli Parlimen Belia Malaysia dan juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO Marang. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa muda begitu semangat sekali hari ini ya. Sudah pasti Kak. Okey, kita teruskan kepada topik kita, perbincangan kita hari ini, iaitu mengenai belia luar bandar, peduli atau tidak. Sebenarnya bagaimana Hafiz? Berdasarkan dengan apa yang saya katakan sebentar tadi ya, statistik keluar undi golongan umur 18 ya, bawah 18, di mana undi 18 yang telah pun dikuatkuasakan pada PRN Johor sebelum ini, menunjukkan angka yang agak menduka citakan, iaitu sekitar bawah 5% yang keluar mengundi. Dan kali ini dikatakan akan adanya revolusi berlaku undi, di mana kesedaran undi bawah 18 akan memberi pengaruh besar terhadap keputusan undi tersebut. Dan bagi Hafiz, bagaimanakah sambutan dan reaksi belia ketika ini, pastinya daripada Marang, iaitu mewakili belia luar bandar ya, terhadap pendaftaran pengundian automatik dan juga undi 18. Baik. Ada kesedaran tak? Ada, sudah pastinya. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul kerana bersama-sama dengan saya pada malam ini. Pertamanya saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bernama kerana memberi ruang dan peluang kepada saya pada malam ini untuk mengatakan hasrat ataupun suara anak-anak muda yang berada di luar bandar. Sudah pastinya pada kali ini dalam PRU yang ke-15, bila kita mengupas dalam soal topik undi 18 ini di luar bandar, iaitu di tempat saya di Marang, sudah pastinya sebelum PRU ini diumumkan akan diadakan pada 19 November 2022, kami daripada Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Marang telah pun merangka pelbagai inisiatif, pelbagai perancangan bagi memastikan bahawa perancangan ataupun kesedaran kepada anak-anak muda ini untuk ditingkatkan lagi, supaya hari mengundi 19 November 2022 ini mereka akan turun mengundi dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan sebagai pengundi undi 18. Dan saya kira pada ketika ini mereka tidak sabar untuk turun mengundi sebagai pemilih pada 19 November ini. Saya kira hanya 8 hari lagi berbaki balance-nya dalam masa berkempen. So saya kira pada waktu dan ketika ini parti-parti politik lain juga sedang bergiat bagi memastikan bahawa anak-anak muda ini berpihak kepada mereka. Dan ditambah pula pada ketika ini juga, kalau saya setiap malam pergi ceramah umum dan sebagainya, anak-anak muda juga ikut serta bagi memastikan bahawa informasi yang diberikan oleh parti-parti politik ini dapat mereka putuskan dan mereka ada jawapannya pada 19 November 2022. Kita nak tahu juga bagaimana cara-caranya untuk menggalakkan anak-anak muda ini untuk keluar mengundi. Mungkin ini merupakan satu saat-saat akhir, tetapi inilah adalah peluang yang berbaki yang ada. Bagaimana caranya?
Baik, caranya sudah pasti kita sebagai pergerakan pemuda, sebagai ahli parti, sudah pastinya akan menggiatkan lagi cabaran ini supaya langkah-langkah yang kita lakukan adalah pada pagi hari mengundi itu kita akan pergi rumah ke rumah bagi memastikan mereka keluar mengundi. Seperti mana mereka kalau nak pergi main game, main bola, diorang bersungguh-sungguh bagi memastikan bahawa hari ini kita boleh menang. Begitu juga dengan anak-anak muda pada ketika ini mereka dah cakap, Abang Hafiz pagi tu datang ambil saya dekat rumah. Ini memastikan bahawa anak muda sangat bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Wow, begitu teruja sekali saya dengar ya. Baik. Begitu semangat sekali anak-anak muda di Maran ya. Ya, itu insya-Allah. dia. Oh, kata zaman-zaman kita dulu mak-mak kejut kita pergi sekolah, Ya. hantar sampai ke pagar. Kali Betul. ini akan bawa anak muda dari rumah sampai ke pusat Ya, mengundi. pusat pengundi. Itu dia sesuatu kelainan. Dan kita nak tahu juga apakah kekuatan Barisan Calon BN Terengganu dalam memenangi hati anak muda ni. Baik, sudah pastinya Barisan Nasional kali ini meletakkan muka-muka baru di 8 parlimen. Walaupun mereka berusia, tetapi saya kira pada kali ini mereka meletakkan muka yang fresh. Inilah yang kita harapkan daripada kepimpinan parti sebelum ini. Secara amnya Barisan Nasional. Barisan Nasional bukan sahaja meletakkan calon muda, tetapi merupakan golongan profesional yang telah pun bergiat aktif di dalam NGO sebelum ini. Belia yang memberi ruang lingkup kepada golongan belia, dan saya kira pada ketika ini calon Barisan Nasional secara amnya di tempat saya sendiri di Marang merupakan anak jati Marang, berusia 48 tahun, anak muda, dan merupakan seorang lawyer peguam syar'i lepasan Universiti Melaya Undang-Undang Syar'i. Dan saya kira ini adalah tepat pada waktunya kerana anak muda pada hari ini mengharapkan atas batang tubuh calon itu sendiri untuk mereka undi. Sudah pastinya saya kira Marang ini tempat hot seat. Betul. Hot seat tempat Marang ini dah beberapa penggal pihak sebelah sana menjadi ahli parlimen. Tetapi apa yang ingin saya katakan di sini pada kali ini, anak muda sudah pasti cerdik, bijak, pandai untuk memilih calon, dan sudah pastinya Barisan Nasional, saya kira Barisan Nasional Terengganu mempunyai satu penanda aras supaya 8 parlimen kita akan tawan pada kali ini. InsyaAllah, kita doakan yang baik-baik belaka. Dan sebenarnya dalam undi ni sebenarnya untuk menarik undi anak muda pastinya berkenaan dengan manifesto ya. Ya. Apakah mungkin Hafiz sendiri boleh kongsikan mengenai manifesto yang diberikan oleh ahli parlimen Marang untuk menarik keyakinan anak muda ini keluar mengundi? Baik. Pastinya. Sebelum saya nak mengupas tentang soal manifesto, 7 teras yang diumumkan oleh calon daripada P037 Marang, Tuan Jasmira Uthman, saya nak bagi tahu rekod di Marang ini sendiri dahulu. Rekod di Marang pada tahun 1986. Barisan Nasional telah memenangi kerusi P037 dan pada tahun 1999 di Terengganu Barisan Nasional tidak mampu mendominasi dan hanya tidak silap saya 4 kerusi ataupun 3 kerusi sahaja DUN dan Parlimen. Dan pada tahun 2004 kalau Kak Nurul ingat, gelombang biru diadakan di Terengganu dan akhirnya perubahan itu menunjukkan bahawa di Marang kembali berkuasa di tangan Barisan Nasional dan digelarkan Giant Killer Datuk Seri Abdul Rahman Bakar. Dan saya nak katakan sepanjang beliau menjadi ahli parlimen, pelbagai infra yang telah dibangunkan di situ, termasuklah pusat latihan bomba Zon Timur di Wakaf Tapai, seterusnya FRU, IKBN, ILP. Mungkin di luar sana ini sahaja ke yang dibangunkan, tetapi kami di luar bandar mendahagakan pembangunan infra yang akan memberi limpahan ekonomi kepada masyarakat di Marang. Dan pada kali ini calon Barisan Nasional meletakkan 7 teras, iaitu yang pertama kestabilan politik yang matang, lonjakan ekonomi di Marang itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga, ini amat penting,
memperkasakan kualiti pendidikan dan sosial. Okey, Hafiz, kita nak pastinya kita nak fokus mengenai kehendak anak muda ya. Seperti mana kita lihat kehendak anak muda kini pastinya tertumpu kepada pencapaian talian internet, pada aspek pendidikan dan juga ekonomi. Dalam di Maran sendiri, apakah pengkhususan ataupun tumpuan untuk menarik ataupun untuk memberikan sesuatu impak terhadap anak muda di Maran ini sendiri menerusi pastinya menerusi undi mereka? Bila kita bercakap soal anak muda, kehendak anak muda, sudah pastinya peluang pekerjaan. Sebab itu saya katakan tadi, apabila seseorang itu ahli parlimen, menjadi ahli parlimen, mereka perlu tawarkan peluang pekerjaan. Sebab Maran berpotensi, kita ada Pulau Kapas. Tetapi kita tidak mampu bangunkan sesuatu yang baru di Maran itu sendiri. Sebab itu dalam aspek peluang pekerjaan ini, saya kira ahli parlimen yang akan menang nanti perlu nyatakan peluang pekerjaan yang akan diberikan kepada anak muda, pencapaian internet yang lebih baik, dan di samping itu juga saya kira pelbagai inisiatif yang perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Antaranya kalau kita lihat hari ini anak-anak muda juga dahagakan fasiliti. Fasiliti yang melibatkan sukan dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu dipercepatkan, perlu dipertanggungjawabkan kepada ahli parlimen yang akan menjadi ahli parlimen di P037, dan saya mengharapkan calon saya Barisan Nasional akan menang pada kali ini. InsyaAllah. Itu dia begitu semangat sekali. Hafiz Salim merupakan ahli parlimen belia Malaysia dan juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO Marang. Dan Hafiz, kita nak tanya juga sebelum ini UMNO sememangnya kita tahu ya menampilkan wajah-wajah mereka yang berpengalaman, dan kali ini menampilkan wajah yang baru. Dan adakah dalam proses anak muda ini berpolitik ketika ini melihatkan mereka ni merupakan ahli politik yang matang, ataupun bagaimana, masih lagi mencari-cari arah tujuan, ataupun semata-mata mengikut sahaja retorik parti yang sebelum ini, ataupun bagaimana? Baik, bila kita cakap dari sudut soalan yang telah diajukan oleh Nurul tadi, anak muda pada hari ini saya kira lebih matang untuk melihat kepada komposisi politik yang ada, yang sudah pastinya track record kalau kita lihat Barisan Nasional, dan sebelum ini 1 penggal 3 orang Perdana Menteri yang berada di Malaysia, dan sudah pastinya 60 tahun di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional telah pun pelbagai inisiatif yang telah diberikan kepada anak-anak muda. Dan saya kira pada kali ini anak muda bijak untuk menunaikan tanggungjawab dan memilih parti yang terbaik bagi memastikan bahawa kestabilan dan kemakmuran itu dapat dicapai. Dan apa yang ingin saya katakan, sentuh tadi berkaitan kematangan politik anak-anak muda pada hari ini juga. Kematangan mereka berpolitik sudah pasti. Pelbagai agenda-agenda ataupun manifesto 10 teras yang ditawarkan oleh Barisan Nasional Pusat, dan 99 yang ada di dalam 10 teras itu, salah satunya adalah saya kira peranan untuk melantik ahli Dewan Negara. Ini memperingatkan saya bahawa suara belia di peringkat akar umbi itu dapat kita tingkatkan di Dewan Rakyat. Itu dia. Dan nampaknya bagaimana jika dikatakan budaya politik di Malaysia kali ini masih lagi tak bersedia untuk memberi peluang kepada pemimpin muda untuk menduduki kerusi-kerusi utama pentadbiran negara, kerana telah selesa ya, telah menampilkan wajah-wajah yang lama ini. Mungkin ada rasa tak percaya di situ, tapi sedangkan anak-anak muda ni perlukan sesuatu pembaharuan dan juga nafas baru dalam pentadbiran. Baik, saya rasa soalan ini tepat dengan keadaannya, kerana kalau kita lihat di PRN sebelum ini, kita bukan bercakap dalam soal PRU saja. PRN sebelum ini Barisan Nasional dan parti-parti lain telah pun meletakkan calon baru, calon fresh. Saya mengidolakan selebriti sebelum ini dan sekarang ini menjadi yang berhormat, Datuk Dira Abu Zahar. Saya kira pada kali ini Barisan Nasional juga meletakkan calon-calon yang berpotensi, calon muda. Sebagai contoh di Alor Gajah, Syaril Hamdan, ketua saya, Ketua Penerangan Pemuda, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, dan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia juga diletakkan di Greek. Ini menyatakan bahawa kali ini Barisan Nasional bersedia meletakkan calon-calon muka baru dan sudah pastinya akan membawa satu perubahan kepada dalam negara. Dan saya nak tambah lagi, kalau nak kata lelaki sahaja dicalonkan, sudah pasti wanita pun diberi tempat, Kak. Kalau kita lihat di Perlis, Datuk Zaid Khan bertanding di Paya Besar.
dan seterusnya di sebelah Perlis lah. Kalau di Kota Baru pula Kubang Krian, Dato' Akmal, Naib Ketua Pergerakan Puteri, ini meletakkan bahawa calon-calon yang muda, bukan sahaja muda, tetapi mereka pada hari ini memperjuangkan nasib-nasib kami. Nasib iaitu nasib belia yang berada di luar bandar maupun di bandar. Okey, itu dia kata daripada anak muda khasnya yang bakal pemimpin satu hari nanti, insyaAllah. Dan kita nak tahu je apakah bakal wakil rakyat dan juga kerajaan perlu buat untuk menyantuni orang muda ini, ataupun lebih mesra untuk golongan muda ini untuk mereka memahami ataupun memahami akan kehendak pentingnya politik ini dan keluar mengundi pastinya, kerana sebelum ini bagi mereka pandangan mereka mereka tidak faham akan erti peranan keperluan mengundi ini dan impaknya terhadap negara. Bagi Panggil Hafiz sendiri bagaimana? Baik, bila kita mengupas soal kepentingan parti politik untuk mendekati anak muda, saya kira pada kali ini adalah tepat dan waktunya. Kerana calon-calon yang bertanding turun ke lapangan, mendengar luahan, mendengar apakah kehendak pengundi-pengundi muda. Sudah pastinya seperti saya katakan tadi, peluang pekerjaan itu menjadi batu asas dan atau batu lonjatan untuk memastikan bahawa selepas PRU ke-15 ini, yang berhormat ahli-ahli parlimen dilantik ini yang perlu diperjuangkan. Kerana apa gunanya kita lakukan undi 18, suara mereka kita tidak dendangkan di Dewan Rakyat. Dan pada kali ini saya kira tepat dengan waktunya. Anak muda juga perlu memberi hikmat bakti kepada negara juga. Kita tidak boleh mengharapkan kepada negara menyumbang kepada kita, tetapi kita sebagai anak muda perlu sumbangkan tenaga kita kepada Malaysia yang kita cintai, insyaAllah. Maksudnya jangan hanya menerima sahaja. Ya, dan betul, inilah masanya untuk golongan muda ini memberi, dan mungkin pemberian mereka, idea mereka sedikit sebanyak akan memberikan revolusi terhadap sistem politik kita dan juga pentadbiran negara. Dan Hafiz, seperti mana kita lihat golongan anak muda ni hanya banyaknya seolah-olah lebih cenderung ataupun lebih aktif di dalam laman sosial berbanding di lapangan, dan mungkin pandangan Hafiz mengenainya, kesediaan mereka ataupun adakah ketika ini pada PRU kali ini mereka telah pun kembali berpijak di bumi yang nyata dan mereka akan sedar akan peranan undi itu bagaimana akan mengubah masa depan negara. Baik, saya kira dengan 8 hari lagi berbaki masa berkempen, parti-parti politik juga perlu memainkan peranan yang penting. Dan anak muda di media sosial pada ketika ini memang mereka hanya bermain dalam media sosial, dan saya kira mereka juga lebih dekat dengan perkembangan terkini dalam politik tanah air negara kita dalam tempoh 8 hari lagi berbaki dan sebagainya. Tetapi apa yang paling pentingnya adalah anak muda pada ketika ini perlu menunaikan tanggungjawab. Hak mereka adalah sebagai pengundi, kerana saya rasa satu pengiktirafan yang cukup baik kepada anak-anak muda pada ketika ini, pada usia 18 tahun telah pun diberi peluang dan ruang untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dan sebagai pemilih. Dan di tempat saya, Nurul, kita dapat lihat 8,624 anak muda, first time voter yang akan menunaikan tanggungjawab di P037 Marang, mewakili 6.25%. Ini menggambarkan bahawa platform yang terbaik bagi memastikan bahawa kesedaran daripada media sosial itu, mereka turun pada 19 November ini menyatakan hasrat mereka, kita adalah masa depan negara dan ini adalah masa yang terbaik. Kepada anak muda, ini adalah the is your time. Kita perlu memastikan bahawa tugas kita, tanggungjawab kita, anak muda itu dapat kita kembalikan mandat rakyat untuk negara yang terbaik. Dan sebaiknya kita jangan menang sorak kampung Tegadal. Itu yang kita elakkan dan inilah pastinya peluang yang ada di tangan anda untuk mencorak masa depan anda dan juga generasi akan datang, dan sama-samalah memberi undi yang tepat. Mungkin kalau rasa macam tak berkenan dengan parti, pilihlah calon yang bersesuaian yang akan memberi khidmat kepada kawasan tersebut. Itu yang pastinya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Hafiz Salim, merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Marang, atas perkongsian yang saya sifatkan begitu manfaat sekali, memberi satu evolusi terhadap pemikiran anak-anak muda ketika ini. Mungkin anak muda zaman ketika ini lebih cepat matang berbanding zaman dahulu, dan kita golongan dewasa perlu bersedia untuk memberi mereka ruang untuk kehadapan dalam memimpin negara satu hari nanti. Dan sehingga di sini saja Darah Muda bersiaran bersama saya, Nur Hidayah Umul. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.
apabila